وأصولهم وفروعهم ملاخذين أنه شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita baca matan Safinatun Najah muka surat 7 atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif asbabut tayammumi thalathatun. Asbabut tayammumi thalathatun. Bermula sebab-sebab tayamum itu 3, yakni 3 perkara. Pasal apa nak tayamum ni? Pasal 3 perkara yang membolehkan seseorang itu solat dengan bertayamum. 3 perkara. Apa dia? Faqdul ma'i. Faqdul ma'i, pertamanya ketiadaan air. Bawah lagi. Kat mana? Bawah lagi Furudut tayammumi. Betul. Bawah sekali. Bawah sekali. Furudut tayammumi khamsatun. Bermula segala fardu tayamum itu 5 perkara. Al-awwalu naqlut turabi. Yang pertama itu memindahkan tanah debu. Al-awwalu, bermula yang pertama, naqlut turabi, memindahkan debu tanah. Dia tulis tanah debu. Tanah ke debu? Debu tanah. Tanah tu kita buat debu, maka kita panggil debu tanah. Turab maknanya debu tanah. Kita ambil tanah tu, kita jemur kering, kemudian kita
Ya, kita ayak dia sampai jadi debu. Cara nak ambil tanah kita dah beritahu dah minggu lepas. Iaitu kita korek sedikit tanah tu agak-agak jalan 6 inci. Kemudian ambil tanah yang di dalam tu. Agak-agak secukupnya lah. Kalau orang nak pakai tu sampai sebulan, pakai ambil agak-agak 10 hari. Kemudian dijemur kering. Kemudian diayak. Kemudian disimpanlah dalam tin ke dalam apa ke, bila nak guna tuang. Itu yang kata memindahkan debu tanah. Maksud kata memindahkan debu tanah ni apa dia? Iaitu memindahkan menyapu, ya. Memindahkan debu tanah tu maksudnya menyapu muka, kemudian kita memindahkan debu tanah di tapak tangan ke muka kita. Itu maksud katanya memindahkan debu tanah. Lepas tu memindahkan pula debu tanah itu ke tangan kita. Itu kata memindahkan debu tanah. Atsani, bermula yang kedua, an-niyatu. Yang keduanya niat. Atsalitsu, bermula yang ketiga itu mashul wajhi, menyapu muka. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqain, menyapu dua tangan hingga dua sikunya. Al-khamisu, bermula yang kelimanya pula at-tartibu, tertib. Dia tulis itu beratur, maknanya mendahulukan yang dahulu dan dikemudiankan yang kemudian. Jangan ada yang dulu kemudian, yang kemudian dulu. Kena ikut step by step dia. Tu kata tertib. Ya, satu persatu menurut peraturannya. Tu kata tertib. Bainal mashatain, antara dua sapuan titik. Dia kata fardu tayamum tu 5. Apa dia? Yang pertama, memindahkan debu tanah. Memindahkan debu tanah, ya, daripada tempat diletakkan debu. Kemudian kita tepuk debu tadi dengan tapak tangan. Kemudian kita pindahkan debu itu ke muka. Buat lagi sekali untuk tangan pula. Tu kata memindahkan. Mestilah dengan debu. Yang kedua, niat. Caranya macam mana? Kita dah beritahu dah minggu lepas kan? Betul tak? Betul tak? Tak? Dah dah tak payah beritahu dah. Saya tersuruh umat tolong tunjuk. Saya pun dah lupa lah macam mana cara. Saya lupa mak. Tolong tunjuk mak boleh? Boleh? Boleh tak angguk dia hari ni. Lalu dia angguk. Tak angguk pula dia hari ni. Baik, tayamum ni jangan kita tak erti. Kita tak tahu masa bila kita nak kena tayamum. Kita tak tahu masa bila kita nak kena tayamum. Jadi kita belajar betul-betul. Tak erti nak tayamum.
Baik, habis. Mubtilatut tayammumi, bermula yang membatalkan tayamum itu salasatun, 3. Ma abtalul wudu'a, pertamanya sebagaimana barang yang batal ia barang akan wudu. Tulis dia tu. Maknanya apa dia? Segala perkara yang membatalkan wudu. Segala perkara yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Apa dia perkara membatalkan tayamum? Membatalkan wudu. Apa dia perkara membatalkan wudu? Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan. Apa dia? Jalan kemaluan depan dan jalan kemaluan belakang. Depan kita panggil kubul, belakang kita panggil dubur. Tu kejut kawan sebelah tu, yang bagi dia tidur. Semalam tak tidur? Tahajud ke malam? Kau baca Quran? Malam buat apa? Baca Quran? Tak tidur? Baca Quran? Oh, rajin. Baguslah dia baca Quran. Tak. Jangan tidur ni. Malam sakit kita sambung tidur. Malam sakit. Baik. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, itu membatalkan wudu. Yang kedua, masuk kata keluar sesuatu tu keluar apa? Tak kira lah keluar apa, keluar cacing. Cacing kerawik keluar ke punggung, betul tak wudu? Betul tak wudu? Betul tak? Keluar ular sawah. Ular sawah keluar ke punggung, betul wudu tak? Keluar naga? Tak. Betul tak? Kalau keluar batu, keluar meh. Betul tak? Betul tak? Betul. Tak kira keluar apa, keluar orang. Betul. Faham? Yang tak faham pula. Ini mazhab kita Syafi'i, kentut batal wudu. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Hanafi tak batal, kentut tak batal wudu. Tapi dia bila bunyi keroncong dalam perut, lapar kerong-kerang perutnya. Tu batal. Kita kalau bunyi keroncong dalam perut tak batal. Kentut batal. Dia bunyi keroncong batal, kentut tak batal. Tu bersalah-salahan pendapat. Dia ada hujah dia. Baik. Itu yang pertama. Keluar sesuatu daripada 2 jalan tu batal lah wudu. Mana kena pergi ambil air sembahyang lain. Kalau tayamum, kena pergi ambil tayamum lain. Apa lagi batal wudu? Yang kedua ni apa? Yang kedua, dah menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan tapak apa? Kalau sentuh dengan tapak kaki batal tak? Sentuh dengan tapak kaki batal tak? Sambil duduk bersila mengaji gatal sangat. Dia ulur tapak kaki dia dalam kain garu. Betul tak? Betul tak?
Dah buat pun takut-takut Betul ke tak? Tak ada telur. Dah buat aku kuat. Betul tak? Tak batal. Dia nak tapak tangan, bukan tapak kaki. Tapak tangan sendiri, bukan tapak tangan orang. Kalau tapak tangan orang, dia lah batal, kita tak batal. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyentuh ataupun tersentuh. Menyentuh ataupun tersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang ajnabi ataupun yang asing. Ajnabi cakap Arab, cakap Melayunya yang asing, yakni yang tiada ikatan persaudaraan. Orang bagi yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Tu tak kira lah sentuh dengan tapak tangan ke, dengan kulit ke, batal. Tapi kalau sentuh dengan kuku batal tak? Tak batal. Sebab kuku bukan kulit. Sentuh dengan rambut batal tak? Tak batal. Sebab rambut bukan kulit. Nak kulit. Kulit. Sentuh dengan gigi. Gigi dia dengan gigi tentu. Gigi dia panjang, 2 kaki. Sentuh dig. Sentuh. Batal tak? Tak batal. Gigi dia dengan kulit. Gigi dia panjang macam doket pek ho tu. Dia letak kat gigi ding. Betul tak? Betul tak? Tak batal. Pasal tu gigi, bukan kulit. Nak kulit. Gigi tak apa, kuku tak apa, rambut tak apa, penumbuk lebum tumbuk. Betul tak? Tak batal kalau penumbuk dia pakai glove. Tapi kalau tak pakai glove, kena kulit, batal tak? Tak batal kalau perempuan tu anak dia. Nikah ni kalau bukan mahram. Bukan anak dia, siapa? Sepupu dia. Betal. Boleh kahwin tu, boleh, kira batal. Kalau dengan orang kafir batal tak? Orang kafir batal tak? Orang kafir mana boleh kahwin? Boleh kahwin dengan orang kafir? Apa tu batal tak? Pasal apa boleh batal? Tak boleh kahwin. Pasal apa batal? Pasal itu haram sementara. Orang kafir ni memanglah kita tak boleh kahwin dengan dia. Haram kahwin dengan orang kafir. Tapi haramnya haram aradi. Haram sementara dia kafir. Kalau dia masuk Islam, bolehlah kahwin. Itu namanya haram aradi, untuk kita kahwini kerana dia kafir. Haram aradi nama dia. Haram yang baru datang. Dia tak selama-lamanya, bukan haram muabbadan. Tapi haram muarradan. Haram yang aradi, yang baru datang, atau kita kata haram yang berbentuk sementara. Baik. Haram temporary. Yang keempat, apa dia yang keempat? Tidur yang tidak tetap papan punggung. Tidur
yang tidak tetap papan punggungnya di lantai. Tidur menerap ke, tidur mengiring ke, tidur tersengguk-sengguk masa duduk mengaji zikir ke, tersengguk ke, terangkat lubang punggung. Hari Jumaat banyak tidur tersengguk kat masjid. Kalau sakit terus bangun solat je, tak sah bayang, pasal dah batal. Baik, itu 4 perkara yang batalkan wudu. Ada lagi ya? Muntah batal tak wudu? Muntah. Muntah batal wudu tak? Umat, muntah batal wudu? Betul? Bagus. Siapa kata betul? Bagus, saya akan buat. Itulah 4 perkara batalkan wudu. Ada sebut muntah? Ada sebut muntah? Habis tu mana nak batal? Muntah tak batal wudu. Siapa kata batal? Muntah tak batal wudu. Makan batal tak wudu? Makan batal wudu tak? Kalau muntah tak batal, ambil muntah tu makan pula. Makan batal wudu tak? Makan. Saya tanya ni, makan batal wudu tak? Upop Sorga tak ada. Batal wudu. Adam sorga tak ada. Siap tu. Jawab tu terang, tak batal. Malu nak cakap, malu benar. Muntah tak batal wudu, makan tak batal wudu. Faham? Tapi ada setengah mazhab dia kata batal wudu jika makan daging unta. Dan kata setengah yang lain pula batal wudu jika makan makanan yang telah dimasak dengan api. Kalau makan makanan yang tak dimasak dengan api, seperti makan buah durian, tak apa. Makan masak lemak cili api masuk durian. Masak lemak cili api durian. Masak yang masak dengan api, kena wudu semula. Tapi itu bukan mazhab Syafi'i. Kena faham mazhab kita. Di mazhab apa, makan apa pun tak batal. Termasuklah makan babi sekali pun tak batal. Cuma kena sama lah. Baik. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, makan tidak membatalkan wudu. Namun sunat berwudu semula kalau makan daging unta. Sebab meraihkan pendapat ulama yang mengatakan batal wudu kalau makan daging unta. Sunat. Begitu juga kalau kita makan makanan yang dimasak dengan api, kerana meraihkan pendapat yang mengatakan batal wudu memakan makanan yang telah dimasak dengan api, maka jadi sunatlah kita berwudu semula, yang dinamakan tajdid wudu, membaharui wudu. Jadi perkara yang sunat membaharui wudu ni banyak. Tu antara dua perkara. Termasuk sunat kita membaharui wudu ni apabila kita banyak sembang mengarut-ngarut, sembang bohong. Lepas maghrib tu tak ada kuliah, duduk kat luar sembang bohong. Bohong macam-macam bohong. Dulu aku kecil-kecil ni aku kan orang, aku Superman. Yang kawannya pun kelentang pula, aku Ultraman. Yang seorang lagi kata aku Cicak Man. Elok lah. Bohong. Yang tu percaya tak tengok. Bodoh tu. Sunat wuduk semula. Habis. Begitu juga kalau tengok yang haram. Tengok benda-benda yang haram.
Apa dia? Contohnya, kita dah wuduk, nak pergi sembahyang Jumaat. On the way nak pergi sembahyang Jumaat, jalan kaki. Ya, ada awet pergi dah duk panggil. Abang Mat. Dia panggil. Abang Mat. Mak mau tengok, au. Senyum, sengih. Pakai skirt Putih nampak. Ha? Lepas tu dia pun jatuh cintum. Lagi sampai masjid sunat wuduk dulu. Pasal apa? Mata pergi tengok aurat perempuan. Faham tak? Ingat tu. Saya buat contoh mungkin senang ingat. Saya lupa. Ni pun tak SPS tu lah. Sehari habis kuliah, keluar pintu tu lupa. Tak percaya saya tanya. Batal wuduk 4 perkara. Apa dia? Yang pertama makan, lepas tu minum, lepas tu meneguk air, lepas tu menyuap nasi ke mulut. Dah 4 perkara batal wuduk. Cantik. Saya nak tengok siapa cakap lagu tu. Saya tanya tengok. Baik. Tu perkara batalkan wuduk. Bila batal wuduk, batal tayamum. Faham? Baik, wariddatu, dan keduanya murtad. Murtad tau, murtad. Bukan ustaz, murtad. Apa maksud murtad? Murtad ni ambil daripada riddah, kata riddah. Dia kata wariddatu, riddah. Dia tulis maknanya murtad. Riddah ni maknanya kembali. Kembali kepada kekufuran. Itu maksud kata riddah. Murtad maknanya keluar daripada Islam, kembali kepada kekufuran. Apa murtad ni boleh terjadi melalui berapa perkara? Apa dia mak? Dah gini hidung dah. Apa dia? Nak tengok muka saya apa? Jawablah. 6 bulan dah duduk sini, benda murtad pun tak tahu. Tepung kastad tau. Tepung kastad pun tak tahu juga. Ustaz tak tahu juga. Murtad boleh berlaku melalui 3 perkara. Tulis Yang pertama, melalui perkataan. Contohnya dia kata apa? Dia kata aku kafir. Kafir. Dia kata apa lagi? Dia kata Islam tak ada sangkut paut dengan agama. Politik tak sangkut paut dengan agama. Islam tak ada politik, siasah tak ada dalam Islam. Dia kata politik tak ada dalam Islam dengan makna siasah tak ada dalam Islam. Murtad. Politik ni asalnya memang tak ada dalam Islam, tapi siasah ada. Cuma tak ada kalimah yang sesuai nak buat siasah. Dalam bahasa Melayu tu dah dipinjam kataan politik, bahasa orang putih tu. Ya. Jadi kita kena tambahlah politik Islam. Jadi kalau orang kata politik tak ada dalam Islam, barangkali ada betulnya. Tapi kalau kata politik Islam itu tak ada dalam Islam, yang tu menolak siasah, boleh membawa kepada murtad. Faham Jadi asal makna politik itu bukan siasah, politik. Ini cakap orang putih asal dia. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, walau dengan cara yang batil sekalipun. Itu asal makna politik. Faham tak?
Politik ni asalnya melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu walau dengan cara yang batil sekalipun. Jadi kalau begitu tak adalah dalam Islam. Betul tak? Taklah salah. Tu asal mana politik. Jadi kalau orang kata politik tak adalah Islam, tak boleh kita nak kata dia murtad lagi. Pasal apa? Pasal dia sebut politik, bukan siasah. Kalau dia kata siasah tak adalah Islam, yang tu murtad. Baik. Satu lagi. Kalau dia kata politik Islam ni tak ada. Islam hanya mengucap, sembahyang, puasa, zakat, haji. Politik Islam tak ada. Kalau kata politik Islam tak ada, itu murtad. Bezakan 3 kalimah tu. Faham? Kalau dia kata politik tak adalah Islam, barangkali itu betul. Kalau dia kata politik Islam tu tak adalah Islam, yang tu dia menolak hukum Allah. Murtad. Kalau dia cakap siasah tak adalah Islam, yang tu pun jadi murtad. Pasal menolak hukum Allah. Tilka hududallah. Ada hukum Allah. Jadi dalam Quran dia sebut tilka hududullah. Demikian itu adalah hudud Allah. Had yang Allah Ta'ala telah gariskan. Hukum-hukum Islam. Kita nak sampai dalam bab jinayah. Kita apa? Kita apa bab jinayah? Matla'ul Badrain. Itu hukum Allah. Bab siasat, pemerintahan dan sebagainya. Baik, itu benda yang boleh bawa pada murtad. Yang pertamanya dengan perkataan. Yang kedua dengan perbuatan. Dengan perbuatan macam mana? Menyembah berhala, menyembah manusia. Ayat tu dengan perbuatan. Yang ketiga dengan hati. Dengan hati macam mana? Ragu-ragu dengan hukum hakam Allah. Ragu-ragu dengan perintah Allah. Ragu-ragu dengan adanya Allah. Itu semua boleh membawa kepada murtad. Jadi benda murtad ni banyak, beratus-ratus barangkali. Sama ada melalui perbuatan atau perkataan ataupun hati. Jadi jaga-jaga hati kita, jangan sampai kita ragu-ragu dengan khabar yang sam'iyat contohnya. Apa dah khabar yang sam'iyat? Iaitu perkhabaran hukum hakam agama yang didengar dari firman Allah ataupun hadis-hadis Nabi. Itu namanya khabar yang sam'iyat. Tak percaya adanya malaikat, tak percaya adanya syurga neraka, tak percaya adanya jin. Aku tak percaya ada jin. Pasal apa? Tak nampak. Murtad. 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 Pasal apa? Itu khabar Quran. Quran sebut ada surah, dia pun surah jin. Hang tak percaya ada jin? Murtad sebab tak percaya khabaran Quran. Apa itu orang kata percaya kat jin kafir? Percaya dekat jin kafir tu dengan makna kau sembah jin. Kau sembah jin, percaya jin boleh bagi pertolongan. Yang tu yang kata percaya kat jin jadi kafir. Percaya jin tu ada, syaitan tu ada, wajib. Tapi yang kata kafir tu percaya dekat syaitan, kau sembah syaitan. Yang kata kafir tu percaya dekat jin, kau sembah jin. Faham? Kalau tak percaya hantu,
Tak percaya hantu ada, kafir tak? Hantu ni istilah je. Kadang-kadang orang tu orang panggil hantu je. Hantu apa? Tu, hantu mancing. Kan hantu air, rupa dia gila mancing. Istilah. Baik. Dia tanya, perbuatan mengumpat, mengeji dan bergaduh dalam keadaan masih berwuduk, adakah boleh membatalkan wuduk? Tak batal wuduk, cumanya sunat berwuduk semula. Batal wuduk ni 4 tadi je. Ya, batal wuduk ni 4 je. Apa dia 4 tadi? Tulis ke belum? Buka balik FB. Tak lagat nak reverse. Takut putih wayar meter. 4 perkara tu saja batal wuduk. Lain pada 4 tu tak batal. Ya. Jadi kalau mulut tu mencarut, dia sebut habis dalam kain, tu tak batal wuduk. Tapi sunat berwuduk semula. Mengumpat, tohmah orang, apa jugalah, benda-benda yang keluar daripada mulut sampai termuntah, tak batal wuduk. Sampai keluar kot mulut lah benda yang kata tadi. Kata babi kau keluar babi, belum. Batal dah wuduk? Batal dah wuduk? Tak batal. Pasal apa? Tu keluar kot mulut. Kalau dia kata babi kau keluar kot punggung, babi seekor. Betul tak? Betul tak? Batal lah sebab keluar kot dubur. Habis. Lawak-lawak juga. Ni soalan ni kadang-kadang jadi. Ni buat main. Betul, mana boleh keluar dari kot punggung? Memang tak boleh. Kot kalu. Faham? Kot keluar kalu. Mana ada? Ada orang beranak keluar buaya. Kahwin dengan manusia, beranak keluar buaya. Saya pernah bertemu dengan orang yang dia, mak dia beranak dulu lahir sekali dengan ikan. Beranak dia betul keluar pula ikan. Lepas tu ikan tu dibuah dalam besen, lepas tu dia lepaskan ke sungai. Ada satu lagi kes saya pernah jumpa juga dekat Kuala Selangor, Sungai Besar. Dia beranak dengan ular. Ular keluar anak, ular manusia. Lepas tu keluar dengan ular. Keluar ular pula. Ular tu dilepas ke hutan. Dia bila bulan mengambang katanya, tengah bulan tengah terang, bulan mengambang. Dia balik. Mak dia sediakan air susu dengan nasi. Dia tak kat beranda. Nanti dia masuk, dia minum susu, dia makan nasi. Mak dia tengok dia. Dia tak kacau. Tu dia keluar hilang. Masuk hutan balik. Cerita betul. Bagaimana pula hukumnya kalau seorang tu tak percaya adanya azab kubur, Ustaz? Aku tak percaya adab kubur, murtad lah abang. Pasal itu khabar sam'iyat. Khabar sam'iyat. Dulu ada satu orang, nama dia Astura Jabal. Orang panggil dia Astura Jabal. Tapi orang panggil dia Astura Ju. Lepas tu dia dot. Orang marah sangat kat dia. Pasal apa? Pasal dia tulis dalam surat khabar. Dia kata azab kubur ni tak ada. Bila mati habis cerita. Dia ni rupa dia sidik. Dia belajar dengan orientalis. Dia belajar agama dengan orientalis. Dia ni orang Thailand, orang Melayu Thailand, duduk kat Malaysia, dapat kerakyatan Malaysia. Jadi dia menulis dalam utusan Malaysia berbagai-bagai artikel dia tentang agama yang banyak bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Akhirnya dia dibuang.
hantar balik ke petani, ke Thailand. Belajar sesat. Dia bukan Wahabi, dia bukan Syiah, dia orientalis punya. Dia orientalis. Belajar agama untuk menjahanamkan agama Islam. Dia orang Melayu tapi orientalis. Jaga-jaga kita nak hantar anak ke sekolah, takut sekolah orientalis. Kan dia banyak sekolah orientalis. Sekolah penipu banyak. Sekolah kita banyak menipu. Menipu tu mengenai sejarah. Matematik dia tak tipu. Sains mungkin dia tak tipu, mungkin. Sejarah banyak tipu. Pelajaran sejarah di sekolah banyak tipu. Dikarang oleh balaci penjajah, di mana dia ikut teori ataupun apa yang disuruh oleh penjajah supaya menampakkan penduduk bumi sesebuah negara itu adalah penduduk yang kolot dan bodoh. Itulah kerja penjajah. Penjajah ni bila dia masuk duduk sebuah negara, dia menjajah dan dia merintah. Dia nak bagi nampak dia tugah. Dia tulis cerita-cerita bodoh rakyat. Dia sendiri tak tulis, dia upah orang negeri tu. Cerita tu macam kelakar ya. Pak Pandi nama dia, Pak Kaduk namanya. Tapi di sebalik cerita tu ada niat dia. Apa dia? Nak tunjuk kata orang negeri tu bodoh-bodoh. Kita tengok Pak Pandi kan bodoh. Pak Lawak yang bodoh, Pak Kaduk, Pak Lawak yang bodoh. Sebab tu dalam kitab Pandangan Bagi Hati, jadi pelawak yang tak boleh, haram. Satu, menampakkan kebodohan diri. Yang keduanya, kadang-kadang dia menunjukkan, melambangkan kebodohan bangsa itu. Yang ketiganya, lebih berat, jauh dengan Allah. Sekali kita gelak, jatuh titik hitam dalam hati. Kalau 10 kali kita pula menggelak-gelakkan orang, berapa titik hitam orang punya hati sudah gelap. Dengan sebab kita bertambah-tambah dosa dia. Jadi buat lawak bagi orang gelak bukan dengan alasan agama, hukumnya adalah haram. Apatah lagi dijadikan sebagai sumber pendapatan, maka makan haramlah kamu. Tapi orang hari ni panggil pula Pak Lawak, penglipur larak, mari buat ceramah agama. Saya pun dah heran orang hari ni. Banyak sekarang ni kita tengok Pak Lawak dipanggil untuk cakap agama. Dalam Quran dia kata fasalu ahli zikri in kuntum ta'lamun. Tanya orang tak reti, tanya orang reti kalau kamu tak reti. Ni dah, dia dah tak reti, pergi tanya orang tak reti lagi pada dia. Jadi apa? Al-buduhu fid dunya wal bangangun fil akhirah. Tu jadinya. Ditanya orang hak bukan ahli di bidangnya, maka tunggulah kerosakan. Letakkan tugas kepada orang yang bukan ahli dia. Macam orang hari ni banyak benda-benda yang lagu tu jadi. Nak basmi dadah, pergi panggil artis berceramah. Artis tu pun isap dadah. Sedih lah. Nampak sangat kebodohan diri. Dia rasa dia pandai, rupanya dia bodoh. Tanya orang tak erti, dia tak erti masak. Lepas tu pergi belajar dengan orang tak erti masak juga. Jadi apa? Tak terbakar dapur. Orang bubuh minyak minyak sawit nak goreng telur, dia bubuh minyak petrol. Tu buka pula tong gas, cantik. Masak dengan dia kali masak. Itulah ibarat dia. Tanya orang erti, jangan orang tak erti. Habis. Itu contoh-contoh dia.
Masuk tadi. Wa tawahhumul ma'i, dan ketiganya menyangka ia akan ada air. Apa kata menyangka? Wa tawahhumul ma'i, wahamkan ada air. Tawahhumu mewahamkan atau menyangka ada air. Contohnya gini, dia nak sembahyang, elok nak takbir, usalli fardaz zuhri, dia dengar orang kata air dah sampai. Oh, tadi memanglah ada orang panggil lori air, tapi sebelum sampai lori air tadi dah masuk waktu. Dia pun bertayamum lah untuk solat zuhur. Elok masuk elok nak takbir, usalli baru. Belum takbir, usalli. Dengar air, orang sebut air, dia batal wudu. Elok dia nak pergi ambil air, tengok-tengok orang jual air cendol. Orang jual air cendol. Batal wudu dah tak? Batal. Pasal dia tersangka ada air. Sebab dia tersangka ada air tu batal. Walaupun air tu punya air cendol sekalipun. Pasal dia tersangka tu salah. Baik. Intayammama li faqdihi alladhi yathuru minan najasati. Jika bertayamum ia kerana ketiadaan air. Li faqdihi, bermula yang habis kalau dia bertayamum kerana ketiadaan air. In tayammuma li faqdihi. Itu. In, jika tayammuma, bertayamum ia li faqdihi kerana ketiadaannya, yakni kerana ketiadaan air. Titik situ. Mana siapa-siapa yang bertayamum kerana tak ada air, tiba-tiba dia terdengar ada air ataupun dia terzon ada air, maka walaupun sungguh tak ada air, sebab dia ada zon kata ada air tadi, jadi batal tayamum dia. Alladhi yathuru minan najasi, bermula yang suci daripada segala najis. Salah satu, 3. Baik, kita berhenti syarat dulu. Tanda alladhi yathuru, bermula yang suci daripada segala najis. Jadi membatalkan tayamum tadi ada berapa? Membatalkan tayamum ada berapa? 6. Tak tahulah. Membatalkan tayamum ada berapa? Mana mari lagi 3 Umar. Ikutlah orang hak salah elok. Membatalkan tayamum ada berapa? Apa dia? Dah. Batal wudu, murtad, menyangka ada air. Bagi orang yang bertayamum kerana tak ada air. Ada lagi dah? Ada. Apa dia? Sihat dari penyakit. Bagi orang bertayamum kerana sakit. Itu dah perkara-perkara batalkan tayamum. Dia tulis 3 boleh tambah lagi 1. Tayamum ni lega demam. Tayamum ni elok-elok tayamum ya, tak ada menggigil, tak boleh kena air. Doktor kata jangan kena air. Kena air mati. Dia pun tayamum lega, berpeluh-peluh, sihat. Batal tayamum. Wajib dia pergi ambil wudu.
Baik, habis. Tanda situ. Alladhi yadhuru minan najasat ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.